Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat sama-sama menyambung pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita sampai pada muka surat 64 dah. Walau amara qadhi, hak kedua ni. Pada muka yang ke-64 terjemahan Fathul Mu'in dalam bahasa Indonesia itu pada kata muallif walau amaral qadhi rajulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullah, walau amara al-qadhi rajulan bitazwiji man la waliya laha qabla istidhaniha fihi fazawwajaha biidhniha jaza binaan ala al-asahhi wa anna istidamatahu binaan ala al-asah anna istinabatahu fi shughlin muayyanin istikhlafun la tawkilun. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila sebelum meminta izin, kemudian sang qadi memerintahkan kepada seorang lelaki untuk mengahwinkan wanita yang tidak mempunyai wali. Orang puan tu tak ada wali. Jadi sang qadi perintah pada seorang lelaki, tolong pergi nikahkan perempuan ni, jadi wali pada puan ni. Maknanya tolong pergi akad nikah ke puan ni, bukan menikah dengan perempuan tu. Jadi wakil ataupun jadi ganti kepada qadi nak menengahwinkan wanita yang tidak mempunyai wali. Lalu sang lelaki itu pun mengahwinkan dengan seizin wanita tersebut. Kemudiannya orang lelaki tadi pun nikahkanlah. Nikahkan dengan izin wanita tadi, dengan si izin wanita tersebut, maka perkahwinan diperbolehkan, yakni sah. Nikah itu kira hukumnya sah sebagai berdasarkan pada pendapat yang terlebih sahih, atas qaul yang asah, yang lebih kuat, sahlah, bahawa pekerjaan tertentu oleh sang qadi adalah istikhlaf, iaitu pemandatan tugas. Pemandatan ni makna
ganti. Ganti dia bagi mandat. Berdasar pada mandat, pemandatan tugas, bukan perwakilan. Okey. Sini masuk pada masalah wali lagi ni. Katanya walau amaral qadi rajulan. Kalau menyuruh oleh tok qadi seorang lelaki, dia suruh bitazwiji man la waliyalaha, untuk menikahkan orang perempuan yang tak ada wali baginya. Jadi kalau perempuan ni tak ada wali khas, wali nasab, maka qadi yang menikahnya. Nabi kata ana waliyu man la waliyalah, aku wali bagi orang yang tidak ada wali baginya. Maka Rasulullah sebagai ketua negara, sebagai pemimpin, dia ada kuasa besar untuk menikah perempuan yang tak ada wali, maka qadilah yang menikahkannya. Bila begitu, dia qadi ni suruh orang lain menikah. Dia suruhkan orang lain menikah. Qabla isti'dzaniha fihi, sebelum meminta izin perempuan padanya, sebelum dia minta izin daripada perempuan itu. Sebelum minta izin pada perempuan tu. Jadi qadi ni tak minta izin apa-apa, dia suruh nikah. Maka fazawwajaha, lelaki tadi dia pun menikahkan perempuan biizniha, dengan izinnya, dengan izin perempuan tadi. Jadi daripada pihak Tok Qadi tak minta izin lagi perempuan lagi. Ai nampak perempuan ni, nampak perlu nikah ni, nampak gelenyar molek ni, nampak tak? Nampak duk cari orang lelaki ni, Tok Qadi pun suruh menikah. Dia tak minta izin lagi perempuan tu. Dia suruh orang lelaki ni menjadi wali bagi pihak dia untuk menikahkan perempuan ni. Maka lelaki tadi menikahkan, tapi lelaki tu nikah dengan izin perempuan. Perempuan tu ada sekali dah ni, nak nikah tak ni? Tok Qadi suruh kita ni nikah awak ni dua orang ni, nak menikah tak? Jadi perempuan ni izin dia. Maka hukumnya jaza, harus. Binaan alal asah, dibina atas pandangan yang paling kuat, paling asah, hukumnya harus. Isu ni keluar macam mana? Keluar isu ni sebab dalam masalah ini, kalau ikutnya orang lelaki ni, dia tu kuasa dia sebagai apa kuasa dia tu? Sebab itu dia kata sahha binaan 'alal asah annastinabatahu, bahawa pergantian lelaki ini ataupun istinabah, menjadi mencari ganti oleh Tok Qadi tadi fi syughlin muayyanin. Istinabatahu ai istinabatal qadi. Tok Qadi ni dia latih orang, dia suruh orang ganti tu, penggantian pada pihak Tok Qadi fi syughlin muayyanin, pada urusan tertentu, istikhlafun. Istikhlafun khabar kepada anna tu, al-asah alal asah annastinabata fi syughlin muayyanin istikhlaf. Hukumnya istikhlaf, hukumnya ialah perlantikan ataupun seakan-akan dia itu ganti. Dia mengganti Tok Qadi, bukan taukil, bukan wakil. Kalau ikut hukum wakil, sebab sebelum ni sebut dah isu masalah, kalau wakil ni dia kalau tak minta izin, wakil tak nak nikah. Sebab wakil dia hanya ada kuasa kalau hak asal tu minta izin daripada puang. Sebelum ni kita tengok dah, walaupun dia puang tu setuju dengan tu, tak boleh juga. Sebab pada asal orang yang mewakilkan tu tak ada dapat izin daripada pihak perempuan. Okey, sekarang ni orang lelaki ni dia wakil pada Tok Qadi ke dia tu menggantikan Qadi, istikhlaf. Jadi atas kau yang asal dia tu istikhlaf. Maka bila istikhlaf, kalau Tok Qadi kalau dapat izin ke diam, sah tak? Sah. Gitu je masalah ni, masalah dari segi kita panggil dia nak takifkan istinabah ni dari segi aspek mana? Dia tu istikhlaf ke taukil? Ini pun benda yang bukan kerjaan kita orang awam lah. Kerjaan ahli fiqh ni. Cuma kita baca, kita terang lah beza antara istikhlaf dengan taukil. Okey, habis. Far'un law istakhlafal qadi faqihan fi tazwiji imra'atin
lam yakfi al-kitabu faqat bal yushtaratu al-lafdhu alayhi minhu wa laysa lil maktubi ilayhi al-i'timadu 'ala al-khatti hadha ma fi asli ar-rawdati. Kata dia, apabila sang qadi menugaskan seorang faqih untuk mengahwinkan seorang wanita, maka tidak cukup hanya dengan surat tugas saja, tetapi disyaratkan sang qadi melafazkan isi surat tersebut. Dan bagi penerima surat tugas tidak bisa mempedomani tulisan tersebut. Tak boleh pakai hak tulis saja. Demikianlah di dalam Aslur Rawdah. Itu Fathul Aziz bagi Imam Rafi'i. Okey, tengok ni masalah lain. Boleh tak dalam surat tugas, surat bagi kuasa ni? Ni pandangan mazhab Syafi'i. Dia kata tak cukup. Ia kena berlafaz juga. Sebagaimana tolak dalam surat. Orang lelaki, suami dia tolak isterinya melalui surat. Ni orang tak pakai surat fizikal dah, akan surat apa? Surat elektronik. Orang panggil SMS ataupun email ke, tak kira lah. Adakah cukup padang tulis saja-saja? Nampak tak? Cetak nama. Adakah cukup padang tulis saja-saja tu? Tak jadi ke tak? Okey. Jadi adakah jadi saja-saja dengan semata tulisan? Nampak? Jadi dalam masalah ini tak cukup kalau suami itu semata-mata tulis, dia kena lafaz. Dia kena berlafaz. Nampak tak? Kerana tulis saja tak cukup, tak pakai, dikira sebagai kinayah sahaja. Nak suruh jadi jatuh tu dia kena berlafaz, kena berlafaz. Kalau tidak dikira sebagai kinayah semata-mata. Okey. Jadi masalah ni lebih kuranglah dari segi asal masalahnya tulisan surat itu. Far'un, kata pengarang, ini satu cabang. Lawis takhlafal qadi faqihan, kalau mengganti oleh seorang qadi akan seorang faqih. Tok qadi ni, pemimpin ni, ketua ni, dia ganti, dia latih seorang faqih. Fi tazwij imra'atin, untuk menikahkan seorang perempuan. Cara dia latih tu bagaimana? Dengan surat saja. Lam yakfi al-kitabatu faqat, tidak memada tulis sahaja. Saya melantik si fulan bin si fulan untuk menikahkan si fulanah binti si fulan dengan si fulan bin si fulan. Ditulis saja, tak cukup. Bal yushtaratul lafzu alaihi minhu, bahkan disyaratkan lafaz di atas pelantikan tadi, di atas istikhlaf tadi daripada pihak qadi. Kena lafaz. Kena lapah. Walaysa lil maktubi bi ilaihi, walaysa lil maktubi ilaihi, dan tidak boleh bagi orang yang diutuskan surat kepadanya. Maktub ilaihi ni orang yang diutus surat tu. Jadi orang tak difaqih tadi lah. Tidak padan, tak cukup al-i'timadu alal khat, berpegang di atas tulisan tu saja, tak padan, tak boleh. Jadi dia kena mana? Dia kena tengok ada bukti tak bahawa pelantikan tu sah. Jadi makna ini nak supaya cerak sungguh bahawa memang latikan itu betul. Jadi what ulama buat tu sebenarnya ada hikmat juga. Kalau tak pakai pada tulisan saja, sebab zaman sekarang orang boleh tiru. Saing orang boleh tiru. Apa tak? Saing orang boleh tiru. Orang boleh tiru saing. Nak jenis saing yang elektronik ni. Hak jenis tak payah saing hidup, ada saing hidup cok semua kan. Ni dok kadang-kadang setengah tu nak mudah dia benar cok saing. Tu orang besar kadang nak saing banyak, jadi dia benar cok. Cok tu ada saing dah sekali. Jadi kadang-kadang benda gitu kena tengok. Sebab itu disyaratkan, ulama mensyaratkan bahawa betul ke tak ada lafaz daripada tok qadi melatih orang ni menjadi ganti dia untuk akad nikah, jadi wali. Tak
Tak padang saja. Tak padang dengan tulisan saja. Zaman sekarang maknanya kena telefon lah. Tak, kena telefon lah ni. Bukan kata terima surat saja. Hadza ma fi asli raudhati. Ini apa yang terdapat dalam asal raudhah. Asal raudhah sebagaimana kita sebut itu asal kitab Fathul Aziz. Yang mana raudhah juga. Cuma Imam Nawawi ikhtisar daripada Fathul Aziz, Imam Rafi'i, dan dia tambahan daripada itu dipanggil ziyadah raudhah. Aslu raudhah ini raudhah juga, cuma apa yang ada asal dalam kitab Fathul Aziz, Imam Nawawi kekalkan masalah tersebut, dipanggil aslu raudhah. Okey. Jadi dalam kitab raudhah adalah ni masalah ini. Okey, habis. Kemudian wa tad'iful bulkini lahu mardudun bitasrihihim bi anna al-kitabata wahdaha la tufidu fil istikhlafi bal la budda min ishhadi shahidaini ala dhalik qalahu shaykhuna fi syarhihi al-kabir. Pandangan dhaif, ketentuan tersebut oleh Bulkini adalah tertolak dengan adanya penjelasan para ulama bahawa hanya dengan surat belaka itu belum bisa mewujudkan adanya istikhlaf pemandatan tugas, tapi harus dipersaksikan adanya. Harus ni makna wajib wajib dipersaksikan adanya dengan dua saksi. Hal ini dikatakan oleh guru kita dalam syarah kabir beliau. Okey. Ayat dia tu terjemah tu dak apa nak faham kot bahasa Melayu kita tu. Begini nak khabar. Sekarang ni isu tulis lagi ni. Maka pengarang buat datang pandangan Imam Bulkini. Imam Bulkini dia kata hak kena pakar juga ni, kena pakar cakap juga ni. Dia kata dhaif tu. Wa tad'iful Bulkini lahu mardudun, dan mendhaifkan oleh Imam Bulkini bagi pandangan ini mardud. Pandangan mana? Pandangan dalam aslu raudhah ni. Hak kata mesti kena cakap juga, kena berlafaz juga. Imam Bulkini kata hak ni dhaif. Pandangan yang didhaifkan oleh Imam Bulkini tu mardud. Tak dipakai. Tak pakai lah. Maknanya pandangan Bulkini dia kata tak payah pun tulis lah. Tak payah cakap dah. Tak, pandangan itu, pendaifan pandangan ini oleh Imam Bulkini ni tertolak. Dengan apa? Bitasrihihim, dengan menyebut secara jelas ulama Syafi'iyah bi annal kitabata wahdaha la tufidu fil istikhlaf, bahawa tulisan sahaja semata-mata tidak memberi faedah pada istikhlaf, pelantikan. Lantik ganti mana? Pergantian. Jadi ulama Syafi'iyah ramai sebut bahawa di sisi pandangan mazhab kita tidak boleh semata-mata surat saja. Ia tak beri hak untuk istikhlaf. Dia kena berlafaz, dan bila lafaz tu makna nak tahu betul ke tak kena ada saksi. Bal la budda min ishhadi syahidaini ala dhalik, bahkan tak dapat tidak, wajib kena ada penyaksian dua orang saksi atas demikian itu. Dua orang saksi kena saksikan bahawa Tok Qadi memang betul latih dua orang ni. Jadi zaman sekarang mudah maknanya tanya betul lah orang hok serah kuasa tu. Zaman ataupun lain ni dia buat apa? Bukti. Dia buat penyerahan kan. Kalau surat lantikan kemudian dia buat surat penyerahan. Tu jelaslah tu. Qalahu Shaykhuna, berkatakan dia oleh guru kami Ibnu Hajar fi syarhihil kabir, dalam syarahnya yang kabir, syarah besarnya. Ini syarah besar merujuk kepada kitab Al-Imdad, syarah Irsyad. Irsyad Ibnu Mukri, antara kitab matan fiqh yang muktamad lah, Al-Irsyad Ibnu Mukri, disyarah oleh Ibnu Hajar. Syarah besarnya nama Al-Imdad, syarah kecilnya nama Fathul Jawad. Jadi kitab Imdad ni syarah kabir merujuk pada kitab Imdad bagi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Habis. Kemudian wa yajuzu li zaujin, selesai bab satu belah pihak wali.
Sekarang ni masuk pada pihak yang nak akad tu, pihak suami. Wa yajuzu li zaujin tawkilun fi qabulihi ay nikahi. Jaiz bagi calon suami mewakilkan pernyataan qabul nikahnya. Tok laki ni boleh wakil orang supaya terima nikah. Mudahlah maksudnya. Mudah. Tak perlu buat nikah online. Tak perlu buat nikah online, boleh wakil kan. Orang tu sendiri boleh hadir, jasad tu boleh hadir. Dah tuan dia tak ada, tok laki tak boleh mari. Tak apa, tok laki wakil lah. Wakil lah siapa-siapa yang ada situ untuk akad nikah bagi pihaknya. Jadi dua-dua boleh wakil. Pihak wali boleh wakil orang lain, pihak suami boleh wakilkan orang lain. Nampak tak? Suami boleh wakilkan. Tapi maknanya ya akad nikah ni bukan tiap-tiap hari buat. Nampak tak? Jadi kalau dah akad nikah tu wakil kat mana, tak merasa kena juk. Tak kena juk di Tok Imam. Apa tak? Dengan juk tak merasa lah tu. Ni menjuk tu rasa lain kok tu. Tak, orang tak biasa juk tu tak rasa lah. Jadi kalau wakil dah ni cari hak lain pula nak juk. Nampak tak? Okey. Habis. Dia kata sini wa yajuzu li zaujin, harus bagi suami taukilun, mewakilkan fi qabulihi, pada menerimanya ai nikah. Terima nikah tu harus wakil orang lain. Fayaqulu wakilul wali, fayaqulu wakilul wali lizauji zawajtuka fulanata binta fulanin ibni fulanin, thumma yaqulu muwakkili aw wakalatan anhu in jahila az-zawju aw syahidani wakalatahu. Maka wakil wali mengatakan kepada calon suami, wakil wali mengatakan kepada calon suami, saya kahwinkan kepadamu si Pulanah binti Pulan bin Pulan. Lalu disambung dengan yang mana Pulan bin Pulan itu mewakilkan kepadaku. Atau dengan sebagai perwakilan daripadanya, jika calon suami atau dua orang saksi tidak mengetahui perwakilannya. Sekarang ni dia ajar cara mana kalau lafaz ataupun berlaku situasi perwakilan ni. Dia kata fayaqulu wakilul wali lizauji, maka berkata wakil wali kepada suami. Wakil wali itu khabar kepada suami. Zawajtuka fulanata binta fulanin ibni fulanin, aku nikahkan kau fulanah binta fulanin ibni fulani. Aku nikahkan si Pulanah puan. Ben ayah dia siapa? Tok dia siapa? Dia kena sebut tiga ke? Ni tengok. Kalau tahu tak apa dah. Tapi kalau sebut tiga ni tujuan nak hilang. Takut ramai orang nama serupa ke? Tapi benda ni masalah kita tak jadi masalah sangatlah. Sebab nama tu ada, IC tu ada. Jadi tujuan disebut contoh ni kerana biasanya untuk menghilangkan kesamaran, orang sebut nama tiga lah. Arab pun kalau dalam contoh-contoh negara Arab, dia letak nama tiga orang. Nama kita, nama ayah, nama tok, itu juga. Surat-surat rasmi dia ataupun nama-nama rasmi dia ada. Hatta daftar CJ ke, masuk sekolah ke, masuk universiti ke, tiga inok. Tiga inok. Nama kita, nama ayah, nama tok. Hatta nama-nama kitab dia orang pun kadang-kadang dia tok siapa nama tok. Lebih pada tu tak tok lah, supaya untuk menghilangkan kesamaran. Okey, jadi thumma yaqulu, kemudian dia kata muwakili. Siapa dia? Aku nikahkan kau si fulanah itu muwakili, sebagai muwakil aku. Muwakil tu yang mewakilkan aku.
Biasanya orang akad nikah sebut berwakilkan wali oleh ayahnya akan daku. Betul tak gitu? Dok Tok Imam tak ni? Dok ingat. Mewakil dengan berwakil walikan oleh ayahnya akan daku. Wakalatan anhu, sebagai perwakilan daripada pihaknya. In jahila zauju aw syahidani wakalatahu. Jika jahil oleh suami ataupun dua orang saksi tentang kewakilannya. Jika suami dah tahu, ni ayah ke, ni Tok Imam, Tok Imam akad nikah. Jadi sebut sebagai wakil wali daripada pihak ayah. Jadi berwakilkan wali oleh ayah beliau. Gitu. Wa illa lam yushtarat dzalika, jika tidak maka tidak disyaratkan demikian itu. Wa in hasala al-ilmu bi ikhbaril wakil, kalau bukan tidak mengetahui adanya perwakilan maka tidak disyaratkan penyambungan kalimah tersebut sekalipun diketahuinya itu dari pemberitahuan sang wakil. Jadi hak tadi dia kata sambung dengan wakalatan anhu, mewakili itu kalau tak tahu, in jahila, wa illa, jika tidak, dengan maksud jika tak jahil, jika dia tahu dah ni Tok Imam ni, Tok Imam bukan ayah apa orang ni, pakar pun kena contoh, maka lam yushtarat dzalika, tidak disyaratkan sebut, tak syaratlah sebut. Sebab maklum dah bukan dia memang akad nikah bagi pihak wali hak asal. Wa in hasala al-ilmu bi ikhbari al-wakil, walaupun terhasil pengetahuan itu dengan pemberitahuan wali, walaupun dia tu maklum dengan wali kabur, tak apa. Kemudian katanya wa yaqulul waliyyu li wakiliz zawji zawwajtu binti fulana ibna fulanin, fayaqulu wakiluhu kama yaqulu waliyus sabi wa hina yaqbalu nikaha lahu qabiltu nikahaha lahu. Dan maka wali mengatakan kepada wakil calon suami, saya kahwinkan puteriku dengan si fulan bin si fulan, dengan si fulan bin si fulan. Saya kahwinkan puteriku dengan si fulan bin si fulan. Kemudian wakil calon suami sebagaimana wali calon suami yang belum balik sewaktu qabul nikah mengatakan kepada wali calon isteri wanita wakilnya, saya terima nikah wanita untuk dia. Ni cara kalau nak jawab pula. Nampak? Okey, sekarang ni tadi kalau wali tu tak akad nikah sendiri, dia wakilkan orang lain, maka orang lain tu kena sebutlah sebagai wakil daripada pihak wali, berwakilkan aku oleh wali, berwakil walikan aku oleh bapaknya, ikut mana-manalah. Okey, sekarang ni kalau ayah dia sendiri nak akad nikah bagi suami dan suami itu bukan akad sendiri, wakil bagi suami, dia kata wa yaqulul waliyu, dan berkata oleh wali li wakiliz zauji, kepada wakil suami. Tok laki tak mari, tok laki ada kerja offshore lagi, tak balik lagi, tok laki tak balik lagi, jadi balik tu kira selesai dah akad nikah. Jadi dia wakilkan orang. Dia kata apa? Zawajtu binti li fulanin bi ibni fulan, aku nikahkan anak aku bagi si fulan, anak si fulan. Fayaqulu wakiluhu, maka wakil suami ni jawab kama yaqulu waliyus sabi, sebagaimana berkata oleh wali kanak-kanak hina yaqbalun nikaha lahu, ketika dia terima nikah baginya. Okey, budak-budak kalau nikah, kanak-kanak kalau menikah, ni kadang timbul isu lah, dah budak-budak menikah, mana budak lelaki kecil, budak lelaki ni Islam benar nikah kan. Sekarang ni isu ni kadang orang salah faham ni, terutamanya golongan-golongan yang liberal ataupun orang anti Islam dan seumpamanya, dia mempersoalkan isu nikah kecil lah ni. Sekarang ni urus zaman sekarang mungkin berbeza dengan zaman dahulu.
Satu lagi, sistem sekarang ni dengan kemudahan dia tidak sama macam zaman dulu. Zaman dulu, kalau setengahnya, kanak-kanak tu, kalau mak ayah dia mati, dan kita kata tak ada orang nak bela, adalah wali, kemudiannya berlaku masalah berkaitan dengan aurat dan mahram. Nampak? Jadi antara asbab nikah kecil ni nak mengelakkan daripada berlaku ikhtilaf campuran ni. Bukan kerana tujuan untuk perhubungan kelamin sangat, bukan persetubuhan sangat. Kadang menikah kecil ni kerana tujuan nak jaga dari segi masalah hubungan. Sebab kalau budak itu nak masuk dalam satu keluarga, dia tak ada hubungan mahram, dah nak jadi mana? Aurat kena jaga. Susah lah. Kalau dia besar sikit, kalau kecil boleh tahan. Kalau besar sikit lagi payah. Maka budak ini kadang-kadang masa kecil budak lelaki ni dinikahkan juga oleh wali budak lelaki ni. Jadi ada asbab tu mungkin ada. Jangan tengok asbab nikah kahwin ni sebenarnya je. Maka dalam masalah ini, wali budak kecil kalau dia menikahkan anak dia hak lelaki dengan orang puang, dengan orang puang mana-mana ikutlah. Mungkin sebab nak supaya mudah jaga budak ni, tak ada orang jaga ni, nikahlah dengan tu. Jadi kurangnya boleh jaga anak ni. Boleh jaga anak ni. Maka dia menikahkan, cara jawab kan sama dengan wakil wali bagi suami. Dia jawab macam mana? Hina yakbalu nikahalahu qabiltu nikahahalahu. Aku terimalah nikah perempuan ini bagi pihaknya lahu. Okey. Timbul masalah, dia kata fa in taraka lafzata lahu. Lafzata lahu idafah bukan tanwin tu. Lafzata lahu fihi ma lam yasihhan nikahu wa innawal muwakkila al muwakkila awit tifla kama law qala zawwajtuka badala fulan li'adami tawafuki. Apabila dalam mengatakan qabul dalam dua contoh di atas, iaitu wakil calon suami dan wali calon suami yang belum balik, meninggalkan kalimah untuk dia, dia buang lahu untuk dia, aku terima nikah untuknya, maka nikah tidak sah sekalipun meniatkan untuk muwakil, sekalipun dia niat untuk orang yang dia wakilkan dia, atau untuk anak perwakilan yang belum balik itu. Sebagaimana tidak sah juga bila wali, yakni wakil wali calon isteri mengatakan kepada wakil calon suami, saya kahwinkan kamu, sebagai ganti saya kahwinkan dengan si pulang, kerana tidak adanya persesuaian, tak sesuai, tak masuk, tidak jadi, tak masuk antara ijab dan qabul. Okey. Sekarang ni cara lafaz tu kena betul. Dia kata fa in taraka lafzata lahu, kalau pihak wakil dia tinggal perkataan lahu, aku terimalah nikahnya bagi, aku terimalah nikah perempuan itu baginya, aku terimalah nikah perempuan itu baginya, dia tinggal baginya, dia buang perkataan baginya tu, dia kata aku terimalah nikah perempuan itu, padahal dia wakil. Fihima, pada kedua-dua masalah tadi. Apa tak? Pada kedua-dua masalah tadi, mana? Masalah wakil bagi suami ataupun masalah wali bagi budak kecil. Orang nak nikah, budak lelaki kecil, terima nikah ni. Dia kata baginya tu tidak buang. Dia buang, dia tak sebut. Lam yasihhan nikahu, tidak sah nikah. Wa innawa al-muwakkila awit tifla, walaupun dia dalam hati niat dia akad untuk orang hak wakilkan dia, suami hak asal, ataupun niat untuk budak kecil hak dia jadi wali tu, dia niat dalam hati je, tidak sah, dia kena lafaz. Sebab apa? Sebab tak sama. Wali tadi dia kata aku nikah anakku bagi si fulan, tiba-tiba jawab aku terima nikahnya, tak ada bagi si fulang tu, tak jadilah. Kama law qala, begitu juga tidak sah. Kama law qala zawwajtuka badala fulan, sebagaimana kalau dia kata aku nikahkan nikah, dia tak kata aku nikahkan si fulan, aku nikahkan si fulan.
Dalam ayat asalkan aku nikahkan anakku li fulanin, bagi si fulan. Ni dia kata aku nikahkan di kau. Li adamit tawafuki, kerana tidak tawafuk. Tak tawafuk, tak sama. Okey? Fa in taraka, kemudian fa in taraka lafzata lahu fi hadhihi in aqada lil wakil wa in nawa muwakkilahu. Kemudian apabila di sini, iaitu bila wali mengatakan saya kahwinkan kamu, wakil calon suami atau wakil calon suami yang belum balik meninggalkan kalimat untuk dia, maka nikah menjadi untuk wakil atau untuk wali suami belum balik. Jadi kepada wakil itu sendiri, sekalipun meniatkan untuk mewakilnya, pihak yang mewakilkannya. Contoh, bila ayah dia kata aku nikahkan kau dengan anakku si fulanah binti si fulanah. Jadi hak pihak sana jawab ke mana? Hak pihak sana jawab aku terimalah nikahnya. Jawab gitu. Jadi ke siapa? Fa in taraka lafzata lahu, kalau dia tinggal perkataan lahu fi hadhihi, pada sirah ini, pada lafaz ini, in aqada lil wakil, jadi nikah itu untuk wakil. Ni kawan dia, wakil. Orang tu dia wakilkan kawan dia akad nikah untuk dia. Akad nikah untuk dia. Mari tengok. Boleh tahan juga. Akad nikah untuk dia. Dia pun percaya ke kawan, akad lah, suruh kawan dia akad nikah untuk dia. Tiba-tiba akad tu ayah pun sebut aku nikahkan kau juga. Kalau ayah sebut aku nikahkan anakku bagi si fulan, dia jawab aku terima, memang tak sah dah. Sebab tak sama tu. Lafaz tak kena. Tapi kalau ayah pun salah juga, aku nikahkan kau, hak mari pun kata aku terimalah nikahnya. Nikah dengan dia. Dah jamu dah tu. Senang, orang lain bayar, dia boleh jamu. Nampak tak? Boleh ke dia lah sarang. Walaupun dia niat wa in nawa muwakkilah, walaupun dalam hati dia niatkan hak wakil dia. Katakanlah dia salah sebut dah. Salah sebut. Aku terimalah nikahnya. Ayah dia akad aku kahwinkan kau dah. Ayah pun tak sebut kau, aku kahwinkan anakku bagi si fulan. Ayah yang sebut aku nikahkan kau dengan anakku si fulanah. Jadi hak lelaki pun kata aku terima nikahnya. Dia niat nanti ke kawan dia. Tak jadi ke dia kau? Dia jadi ke dia juga. Boleh dia seorang ni. Apa tak? Jadi kepada pihak yang jawab itu. Habis. Kemudian furu'un. Ini beberapa furu'. Berkaitan dengan ni, berkaitan dengan masih perwakilan. Man qala ana wakilun fi tazwiji fulanah faliman saddaqahu qabulu nikahi minhu. Barang siapa berkata saya menjadi wakil untuk mengahwinkan si fulanah, maka bagi yang membenarkan pernyataan itu boleh kabul nikah dari ijabnya. Mari seorang ni kata, dia kata mangqala, siapa yang kata ana wakilun fi tazwiji fulanah, aku ni wakil untuk menikahkan si fulanah, aku ni wakil bagi Minah ni. Tak. Jadi faliman saddaqahu, bagi orang yang membenarkan perkataannya, orang ni percaya perkataan tu, boleh dia qabulun nikahi minhu, boleh dia qabul nikah daripada lelaki tadi. Lelaki tadi kata saya ni wakil daripada pihak puang ni, nak menikah dengan awak ni, nak ke tak? Saya nikahkanlah si fulanah dengan awak. Lepas tu dia pun qabul, boleh. Boleh qabulun nikah minhu. Kemudian maknanya tidak perlulah kepada saksi dalam masalah ni. Kalau dia percaya boleh terima. Wa yajuzu liman akhbarahu adlun bi talaqi fulanin aw mautihi aw tawkilihi an ya'mala bihi bin nisbati lima yata'allaqu bi nafsihi wa kadza khattuhu al-mawthuqu bihi. Bagi orang yang diberitahu oleh orang adil mengenai pentolakan si pulang atau matinya atau perwakilannya, diperbolehkan berbuat berdasarkan berita tersebut dalam hubungannya yang hal-hal yang menyangkut dirinya saja. Kemudian pula dengan tulisan
demikian pula dengan tulisan orang adil yang dipercayai sebagai tulisannya benar. Okey, sekarang ni isu hak berkait jugalah ni. Kalau ikutnya isu ni berkaitan dengan benda lain, tapi dia ada kait dengan sebab mari orang khabar tentang sesuatu ni. Kata dia, wa yajuzu liman akhbarahu adlun, harus bagi seseorang yang diberitahu oleh seorang yang adil. Seorang je adil khabar bi talaqi fulani, dengan tolak si fulan. Nama apa, mamak tu tolak dah bini dia. Orang cakap tu adil. Au mautihi, mamak tu mati dah. Mati dah ni di mamang tu mati dah. Au taukilihi, atau perwakilan dia. Mamak tu wakilkan saya untuk ni. Kita hak dengar tu, yajuz ay ya'mala, boleh beramal bihi, dengan perkataan orang adil ni, bin nisbati, nisbah lima yata'allaku bi nafsihi, perkara yang berkait dengan diri dia. Benda hak berkait dengan diri dia saja tak apa. Contoh apa? Benda berkait dengan dia, hutang dia dengan orang tu. Orang tu mati dah tu. Apa dah? Orang tu mati dah tu, nak maafkan hutang ke mana boleh. Berkait dengan diri dia saja. Apa lagi? Hak kait dengan orang lain tak boleh. Sebab apa? Sebab mari seorang je khabar. Jadi hak berkait dengan diri dia, kalau dia percaya dengan khabar itu, dia boleh berpegang dengan pengkhabaran itu. Itu perkara yang berkait dengan dirinya sahaja. Contoh apa lagi? Contoh mati dah si pulang tu, khabar kata kalau si pulang tu mati, kalau si pulang tu mati, kita pindah balik kampung je. Pindah balik kampung ni kan. Kalau si pulang mati, aku nak belanja mu. Nampak tak? Nak belanja mu, ataupun nak beri sesuatu kepada kamu. Ikutlah. Benda hak berkait dengan diri dia tak apa. Wa kadza khattuhul mawthuq bihi, begitulah juga tulisan seorang tu yang boleh dipercayai. Tulisan dia, ni dia percaya ni tulisan si fulan kata gini-gini, dia percaya. Hak berdasarkan benda berkait dengan diri dia boleh. Tapi nak nisbah hak lain tak boleh. Katanya, wa amma bin nisbati li haqqil ghaib aw lima yata'allaqu bil hakimi fala yajuzu i'timadu adlin wala khatti qadin min kulli ma laysa bi hujjatin syar'iyyah. Adapun dalam hubungannya dengan orang lain atau hal-hal yang bersangkut dengan hakim, adalah tidak boleh mempedomani berita orang adil tersebut atau tulisan sang qadi yang kedua-duanya tidak terkuat dengan hujah syar'iyah, iaitu hujah-hujah syarak di sini adalah dua orang saksi. Okey. Adapun secara umum, amma lima yata'allaku, amma bin nisbati li haqqil ghaib, nisbah kepada hak orang lain. Contoh, kalau mati kait dengan siapa? Kait dengan bini dia, sebab dapat saka kepala mayat. Anak-anak pula dapat saka. Hutang pula kena sesak. Si hutang boleh minta bahagian hutang, sebab dah jadi kira jadi hal maksudnya boleh jadi matang hutang tu. Katakanlah hutang 10 tahun, 5 tahun mati, kira jadi matang hutang tu. Nampak tak? Ia boleh minta jadi ada pun berkait dengan hak orang lain. Au lima yata'allaqu bil hakim, ataupun yang berkait dengan hakim. Perkara-perkara yang berkait dengan hakim. Mana benda hak melibatkan dengan urusan-urusan yang melibatkan dengan hakim lah. Maka fala yajuzu i'timadu adlin, tidak boleh berpegang kepada pandangan seorang saja adil. Wala khattu qadin, begitu juga tulisan qadi hak sebelum ni. Wala khattu qadin min kulli ma laysa bihujjatin syar'iyyatin, dari setiap perkara yang bukan hujah syar'iyah. Jadi hujah syarak apa dia? Hujah syarak, sesuatu itu hanya diterima kalau ada dua orang saksi. Dalam masalah ini saksi seorang saja, maka tak boleh kita nak umumkan hukum itu kepada semua hak berkait, sebab dia seorang saja. Nisbah dia seorang tak apa tadi. Tapi kalau berkaitan dengan benda yang umum, maka kena berdasarkan hujah syarak. Hujah syarak mesti dengan dua orang saksi. Okey. Far'un yuzawiju atiqata imra'atin hayyatin udima waliyu atiqiha nasaban waliyuha ay mu'tiqati taba'an liwilayatihi alaiha. Yang mengahwikan atiqah,
yakni budak wanita yang tidak dimerdekakan, yang telah dimerdekakan. Perempuan hak jadi merdeka dah, hamba dia dimerdekakan. Siapa nikahnya? Ianya orang wanita yang masih hidup. Yang mengahwinkan atikahnya ialah orang wanita yang atikahnya orang wanita yang masih hidup. Gitu. Dia mari tengah tu dah. Atikahnya orang wanita yang masih hidup dalam keadaan wali nasab atikah tersebut tidak ada, ialah wali mu'tiqah, wanita yang memerdekakannya sebagai mengikut kewaliannya atas mu'tiqah itu sendiri. Ini masalah berkaitan hamba. Masalah benda zaman sekarang tak berlaku lah. Hamba ni payah ni. Jadi sekarang ni dia kata, hamba ni siapa jadi wali? Hamba mana? Atiqah. Atiqah ini hamba yang telah dimerdekakan. Far'un yuzawwiju atiqata imra'atin hayatin. Hendaklah menikahkan budak perempuan yang telah dimerdekakan bagi perempuan hak masih hidup. Hamba perempuan ni, tuang dia orang puang. Imra'atin hayah tu, perempuan, tuang dia orang puang hak masih ada. Audima waliyu atiqatiha, yang tidak didapati wali bagi perempuan tadi. Perempuan hak merdeka tadi tak ada wali lain nasaban. Secara nasab, perempuan tadi hamba asal dimerdekakan oleh tuang dia orang puang. Budak perempuan bekas hamba tadi nak nikah, dia tidak ada wali daripada nasab. Siapa yang menikahkannya? Waliyuha ay mu'tiqati, wali kepada tuang dia. Wali kepada tuang dia. Wali pada tuangnya hak dulu lah. Payah ni kena tulis senang, tulis. Jadi kita sambung minggu depan lah, mudah kita boleh lukis sikit siapa nama, nak nama ni Ahmad ke nama Ali ke. Hak dalam ni orang puang belaka. Hak puang tu hamba pun tak nama Joyah. Hak ni tak nama Roqiyah. Boleh senang nampak sikit. Jadi kesimpulannya berkaitan dengan ini, siapa yang menikah dia ialah wali kepada tuang dia hak puang tu. Taba'an li wilayatihi, kerana mengikut pada kewaliannya. Jadi siapa hak tuang ni tu, siapa wali dia, maka hak tu wali bagi tuang ni tu akan menikah bekas hamba perempuan tadi. Okey. Wallahu taala a'la wa alam. Sekadar itu saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.